Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Bertemu kita lagi dalam sesi PDPR Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5 di bawah tajuk Pecut dan Laju. Cikgu harapkan agar murid-murid sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan ceria hendaknya. Tajuk kita hari ini berada dalam unit 7 olahraga asas dengan tema yang pertama iaitu larian. Tajuk sesi kita pecut dan laju seperti yang dikatakan tadi, dan fokus kita ada pada larian pecut dan berganti-ganti. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 34 dan 35 untuk maklumat lanjut berkenaan tajuk kita hari ini. Kalau untuk standard kandungan dan standard pembelajaran, standard kandungan kita berada pada 2.9, mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas berlari. Manakala standard pembelajaran kita ada 3, 2.9.1 menyatakan perkaitan antara kontak kaki pada permukaan dengan kedudukan badan semasa berlari pecut. 2.9.2 memberi hal ayunan tangan dan kaki yang betul semasa berlari pecut. Dan yang ketiga, 2.9.3 mengenal pasti tempat menerima baton mula berlari bagi menerima baton di zon pertukaran. Baiklah. Okey. Untuk kriteria kejayaan di akhir sesi pembelajaran hari ini, murid-murid akan dapat yang pertama menyenaraikan acara-acara larian yang tergolong dalam acara pecut. Yang kedua, menyatakan ciri-ciri teknik larian yang betul. Dan yang ketiga, menyatakan perkara-perkara penting semasa pertukaran baton acara lari pecut berganti-ganti. Baiklah, dah bersedia? Okey, bahagian yang pertama, acara lari pecut. Baiklah murid-murid, lari pecut. Lari pecut merupakan larian jarak pendek dalam tempoh masa yang terhad. Berdasarkan nama kita tahu, lari pecut merupakan larian di mana pelari akan memecut selaju-laju yang mungkin untuk menghabiskan larian, sebab larian jarak ini adalah pendek. Terdapat 3 acara lari pecut yang kini diadakan di Sukan Olimpik Musim Panas dan Kejohanan Dunia luar, maksudnya di luar, bukan di dalam dewan, iaitu acara 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Dan selain itu, terdapat juga acara 60 meter. Yang ini diadakan di dalam dewan yang biasa dilakukan. Dan selain itu ada acara 50 meter, 55 meter, 300 meter dan 500 meter. Acara-acara lain ini kebanyakannya dilakukan oleh kolej-kolej di Amerika Syarikat. Selain lari pecut berseorangan, ada juga acara lari pecut berganti-ganti. Okey, acara ini adalah acara berpasukan, di mana satu pasukan akan lari berganti-ganti dengan terdiri pada 4 pelari yang akan bergilir-gilir. Mereka akan berlari mengikut jarak. Mungkin ada acara 4x100, ada acara 4x200. Mereka akan berlari dengan jarak tertentu dengan membawa baton. Baton ni adalah sejenis penanda pertukaran pelari. Dan baton ini perlu dibawa di dalam tangan dan dihantar ke dalam zon pertukaran baton kepada pelari yang seterusnya. Okay, secara umumnya terdapat beberapa acara lari berganti-ganti dalam yang tergolong dalam acara lari pecut, iaitu 4x100 meter, 4x200 meter dan 4x400 meter. Acara ini dijalankan mengikut jantina, ada kategori lelaki dan ada kategori perempuan. Namun bermula pada Kejohanan Olahraga Dunia Doha 2019, acara campuran 4x400 meter mula diperkenalkan, di mana acara ini melibatkan 2 pelari lelaki dan 2 pelari perempuan. Okey, teknik larian pecut. Okey, untuk melari pecut dia ada teknik yang perlu digunakan, yang perlu dipraktikkan oleh pelari-pelari ini. Tujuan teknik ini digunakan adalah untuk yang pertama, mendapatkan kelajuan maksimum yang boleh dicapai dengan kondisi tubuh badan. Maksudnya mendapat kelajuan yang terbaik yang boleh dicapai dengan keadaan tubuh badan seseorang. Ada yang akan boleh berlari lebih laju berbanding orang lain berdasarkan kondisi tubuh yang berpunca daripada latihan dan juga pengalaman larian. Yang kedua, teknik larian ini akan membantu mengelakkan kecederaan kaki
Yang ketiga, mengurangkan impak hentakan, terutamanya hentakan kaki semasa melakukan lonjakan untuk berlari. Yang keempat, ia akan membantu pernafasan, maksudnya membantu pelari untuk mengawal pernafasan semasa berlari. Dan yang kelima, ia akan membantu pelari untuk fokus pada tujuan larian. Itu adalah tujuan teknik-teknik ini digunakan. Secara umumnya ada 5 yang disenaraikan di sini. Yang pertama, ayunan tangan di sisi badan ke atas dan ke bawah. Yang kedua, tegakkan kepala dan mata pandang ke hadapan. Yang ketiga, tinggikan lutut semasa berlari. Yang keempat, menggunakan bobolah kaki untuk menolak badan ke hadapan. Dan yang kelima, postur tubuh yang condong ke hadapan, badan condong ke hadapan. Baiklah, kita tengok satu persatu teknik ini. Yang pertama, ayunan tangan di sisi badan. Okey. Semasa berlari, pelari perlu mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah berselang-seling, maksudnya kanan kiri. Koordinasi tangan dan kaki perlu dilakukan secara bersilang, maksudnya jika tangan kanan diangkat, kaki kiri akan diangkat bersama-sama. Okey. Ayunan tangan ini akan mempengaruhi bukaan langkah dan tempoh kaki melangkah semasa larian. Selain daripada mempengaruhi langkah, ayunan tangan juga akan membantu menstabilkan badan pelari, terutamanya semasa berlari di selekoh, di mana pelari akan menggunakan tangan untuk mengimbangkan badan di kawasan selekoh, di mana tubuh badan pelari akan condong sedikit. Okey, itu ayunan tangan. Teknik yang kedua yang kita senaraikan tadi adalah tegakkan kepala. Okey, kenapa tegakkan kepala dan mata pandang ke hadapan perlu dibuat oleh pelari? Yang pertama adalah untuk membantu pelari fokus pada larian dan trek. Seperti mana yang kita tahu, semasa acara larian balapan dibuat, pelari perlu berlari di dalam lorong masing-masing dan juga perlu menjaga jarak antara dirinya dan pelari lain. Jadi dengan mengangkat kepala, dia boleh melihat, dia boleh memantau keadaan sekeliling dia, terutamanya pelari-pelari lain. Selain daripada itu, dengan mengangkat kepala, ia akan membantu pelari untuk mengawal pernafasan dan untuk memudahkan pelari menyedut oksigen dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ini penting. Kenapa perlu tegakkan kepala? Penting kerana dalam acara lari berganti-ganti, dia ada proses pertukaran baton. Jika pelari yang pembawa baton tidak dapat melihat kedudukan rakannya dengan betul, ini boleh menyebabkan berlaku masalah dalam proses pertukaran baton dan baton mungkin terjatuh. Baiklah, teknik yang ketiga tadi, tinggikan lutut. Kenapa pelari perlu meninggikan lutut semasa mengangkat kaki untuk berlari? Okey. Proses meninggikan lutut ni akan membantu mengawal bukaan langkah semasa pelari itu berlari. Maksudnya bila lutut diangkat tinggi, ia akan membantu membuka langkah tu menjadi lebih luas. Selain daripada itu, ia akan membantu menyediakan kaki untuk melakukan lonjakan maksimum. Lonjakan maksimum ni untuk mendapatkan dorongan tenaga, impak untuk mendorong badan ke hadapan. Okey, teknik yang keempat, menggunakan bobolah kaki untuk menolak badan ke hadapan. Bobolah kaki ini adalah bahagian kaki yang terletak di bawah tapak kaki kita selepas jari. Okey, bobolah kaki ini kenapa digunakan untuk digunakan dalam larian? Okey, bobolah kaki akan menampung berat badan semasa larian, sebab bahagian itu saja yang akan menyentuh trek larian. Kalau dilakukan di padang sekolah, akan menyentuh padang lah, menyentuh rumput. Okey, yang kedua, ia akan membantu menjana lebih daya pecutan dengan memfokuskan tekanan pada satu titik. Jadi tekanan ataupun tenaga yang digunakan difokuskan pada satu bahagian sahaja dan ia akan memberikan impak yang lebih baik, yang impak maksimum lah. Dan sebab tu kalau kita biasa melihat kasut-kasut yang digunakan oleh pelari yang kita panggil spike, duri tajam itu hanya berada di kawasan bobolah kaki sahaja, sebab kawasan tu saja yang akan digunakan untuk memijak trek ataupun gelanggang larian. Okey, yang terakhir, teknik larian terakhir adalah badan condong ke hadapan. Badan dicondongkan ke hadapan, postur badan ya. Kenapa dilakukan teknik ini? Yang pertama adalah
untuk mendapatkan kelajuan maksimum yang penting. Kan ia akan membantu kaki untuk meregang penuh, kan kaki akan meregang hingga luas dan akan menyokong daya tujuan ke hadapan. Selain daripada itu, dengan mencondongkan badan ke hadapan, ia akan membantu pelari mendapatkan sokongan graviti. Dan bila kita condong ke hadapan, badan kita seolah-olah ditarik ke hadapan untuk macam keadaan nak jatuh, tapi pelari akan menstabilkannya dan akan menggunakan sokongan graviti, tarikan graviti ini untuk mendorong badan lebih ke hadapan. Okey, itu adalah teknik-teknik larian yang digunakan ada 5. Yang pertama sekali, yang pertama tadi adalah ayunan tangan, yang kedua menegakkan kepala, yang ketiga tinggikan lutut, yang keempat penggunaan berbola kaki, dan yang kelima badan condong ke hadapan. Baiklah. Kita pergi ke tajuk yang seterusnya, bahagian yang seterusnya, iaitu pertukaran baton. Ini untuk acara lari berganti-ganti. Sebelum kita tengok dulu tugasan baton, kan bukan semua pelari yang berlari menggunakan baton akan menerima dan memberi baton. Tak. Pelari pertama hanya akan menyerahkan baton. Dia akan membawa baton yang pertama, bermula dengan baton, kemudian dia akan serah baton. Dia tak akan terima. Pelari kedua dan ketiga akan perlu terima dan menyerahkan baton. Pelari kedua terima dari pelari pertama, serahkan kepada pelari ketiga. Pelari ketiga terima dari pelari kedua dan serahkan kepada pelari keempat. Manakala pelari keempat hanya akan menerima baton. Lepas dia dapat baton, dia akan lari hingga ke garis penamat untuk menamatkan acara. Okey, proses menerima dan menyerahkan baton ni amat kritikal, kerana ia kadang-kadang menentukan kemenangan atau kekalahan pasukan. Pasukan yang selalunya menang acara lari berganti-ganti, terutamanya acara 4x100 meter dan 4x200 meter, adalah pasukan yang mempunyai teknik serahan baton yang cukup baik. Dan mereka memanfaatkan ruang, zon pertukaran dan sebagainya. Okey. Syarat pertukaran baton. Yang ini kena tahu. Sebab jika tukar cantik tapi tidak menepati syarat, berkemungkinan penyertaan itu dibatalkan. Bukan hanya seorang tapi keseluruhan pasukan. Okay. Yang pertama, syarat pertukaran baton hanya berlaku di dalam zon pertukaran baton. Jika ianya berlaku, kadar pertukaran itu berlaku di luar zon, maka pasukan tersebut akan terbatal penyertaannya. Ini syarat utama dia. Penyerahan baton daripada satu pelari ke pelari yang lain perlu dilakukan di dalam zon pertukaran baton. Okey. Yang kedua, pemberi dan penerima baton, yang memberi baton dan yang menerima baton, perlu berada di lorong yang sama dan lorong asal dia yang diletakkan. Pemberi kena ikut penerima, kan? Okey. Perlu berada di lorong yang sama dan tidak menghalang larian pasukan lain. Walaupun dia berada di lorong, dia tidak boleh menyebabkan pasukan lain terhalang lariannya. Contohnya apabila dia mendeparkan tangan ataupun masa berlari dia mengangkat kaki hingga menghalang pasukan larian pasukan lain di lorong yang bersebelahan. Tak boleh. Kemudian pemberi baton, orang yang bawa baton dan beri kepada kawannya, perlu melepaskan baton sebelum melepasi zon pertukaran. Maksudnya baton itu perlu berada di tangan penerima dan dia lepaskan sebelum melepasi zon pertukaran. Sekiranya baton itu jatuh, okey, ini ada satu keadaan di mana sekiranya baton jatuh, penerima perlu mengutip semula baton sebelum meneruskan larian, kan? Dia kena kutip balik. Kalau dia lari tanpa baton, batal. Tapi ada syarat, iaitu syaratnya bila baton tu jatuh, dia kutip, itu tidak memendekkan jarak lariannya. Maksudnya bila baton jatuh ke belakang, tak banyak masalah. Tapi bila baton jatuh ke hadapan pelari, berkemungkinan jarak lariannya jadi pendek. Sebab dia jarak larian ini dikira dengan pelari memegang baton. Bila jatuh, maksudnya akan ada jarak di mana dia tidak memegang baton. Dan jika jarak itu memendekkan jarak lariannya, contoh kalau kata 4x100 dia lari, bila jatuh tu dia mungkin lari 95 meter saja, jadi penyertaannya dibatalkan bersama-sama dengan pasukan. Itu kena faham. Yalah. Tadi cikgu ada sebut tentang zon pertukaran baton. Okey.
Zon pertukaran baton apa dia? Zon pertukaran baton adalah zon di mana baton boleh diserahkan kepada pelari yang seterusnya. Dan zon ini panjangnya lebih kurang 20 meter. Zon pertukaran baton. Okey, dalam acara 4x100 meter, zon pemecutan sepanjang 10 meter dibenarkan dan mendahului zon pertukaran baton. Maksudnya dalam acara 4x100, sebelum pelari yang membawa baton masuk ke dalam zon pertukaran baton, dia akan bertemu dengan zon pemecutan. Okey, zon pemecutan ni diletakkan sebelum zon pertukaran baton. Okey. Zon pemecutan ni, okey, apa fungsi dia? Adalah digunakan untuk pelari memulakan larian, pelari yang menerima baton tu untuk berlari. Kan? Bila pembawa baton, kawan dia yang pelari, contoh pelari pertama bawa baton dan bertemu dengan pelari kedua, kan? Pelari kedua boleh tunggu di zon pemecutan. Maksudnya di luar zon pertukaran baton, dan dia akan mula berlari apabila rakan tadi yang bawa baton tadi menghampiri titik tanda tu, titik di mana kawasan pemecutan tu lah, dia boleh lari. Tetapi baton tidak boleh diserahkan di sini. Dia boleh berlari sahaja, berlari bersama-sama untuk mendapatkan, orang kata, momentum, untuk mendapatkan momentum larian sebelum dia mendapat baton, kan? Sebab kita tahu pelari pecut ni berlari laju. Jadi kawan yang tak lari tu, kawan yang menerima baton, kalau dia tidak berlari, berkemungkinan pertukaran tu akan berlaku dalam sisih masa yang terlalu pantas dan boleh menyebabkan tidak berlaku pertukaran dengan sempurna. Jadi dia boleh berlari bersama-sama, mendapatkan kelajuan yang setara dengan rakan yang membawa baton. Kemudian apabila mereka sama-sama masuk ke dalam zon pertukaran baton, dia terus serahkan, dia terus boleh menerima zon baton daripada rakan yang berlari sebelum pelari tersebut. Jadi dia tunggu di zon pemecutan, rakan yang bawa baton tu datang menghampiri titik tanda kawasan pemecutan, lari, mulakan larian, lari bersama-sama rakan tersebut masuk ke zon pertukaran baton, menerima baton. Rakan tadi akan perlu lepaskan tangan sebelum zon pertukaran tu berakhir. Dan sebelum dia lepasi zon pertukaran, dia perlu lepaskan tangan daripada baton. Dan pelari yang dah terima baton tadi, kan, dia boleh terus berlari selaju-lajunya. Okey, jadi penerima baton perlu untuk mengenal pasti waktu yang tepat untuk memulakan larian, terutamanya dari zon pemecutan, kan, bagi memastikan jarak antara pemberi dan penerima baton ni tidak terlalu jauh semasa pertukaran baton. Okey, baiklah, kesimpulan untuk sesi kita hari ini. Yang pertama, teknik larian yang betul akan membantu pelari mendapatkan hasil larian yang terbaik. Okey, itu yang kesimpulan kita yang pertama. Yang kedua, kesimpulan kedua, pertukaran baton perlu dilakukan di dalam zon yang telah ditetapkan. Itu kesimpulan penting tu. Dan yang ketiga, kerjasama sepasukan amat penting, terutamanya dalam acara lari berganti-ganti. Baiklah, itulah 3 kesimpulan kita pada hari ini. Baiklah, dengan kesimpulan itu maka berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk belajar, dan cikgu harapkan apa yang disampaikan ini akan memberikan banyak manfaat pada murid-murid, pada pelajar-pelajar cikgu. Dan di samping itu, cikgu harapkan ia dapat memberi manfaat, dan juga mana tahu boleh menyemai minat dan keinginan untuk menjadi seorang pelari pada suatu hari nanti. Dan tidak mustahil ada di antara murid-murid akan menjadi pelari negeri ataupun pelari kebangsaan mewakili negara, dan tidak mustahil berlari di sukan Olimpik, membanggakan dan mengharumkan nama negara di sana. Baiklah, semua kita akan bertemu lagi pada masa akan datang, dan terus ceria, jaga diri elok, dan terus belajar. Assalamualaikum.